Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi kejutan besar berkait dengan kes Abang Belon. Baru-baru ini, seorang doktor telah menyatakan bahwa Abang Belon tidak patah tulang belakang dan tidak mengalami patah tulang rusuk. Tetapi perkara itu tiba-tiba pula menjadi sebaliknya apabila hari ini dilaporkan kononnya Abang Belon ada risiko lumpuh, kata doktor. Sekarang kita tertanya-tanya, mana satukah yang betul laporan ini? Adakah laporan doktor yang merawat itu yang betul atau laporan ini? Benarkah Abang Belon ada risiko lumpuh? Peniaga belon Muhammad Zainuddin Azlan dikatakan berisiko mengalami lumpuh kekal susulan kecederaan di bahagian tulang belakang. Didakwa ekoran dicederakan penguat kuasa DBKL dalam kejadian di Jalan Tuanku Abdul Rahman TAR Kuala Lumpur pada 28 Mac lalu. Pengamal perubatan swasta Dr. Muhammad Hafiz Rizal memberi gambaran betapa kecederaan dialami lelaki yang dikenali sebagai Abang Belon itu sebagai serius berdasarkan laporan awal oleh hospital. Dia berkata kecederaan dialami Abang Belon diklasifikasikan sebagai T12 compression. Menurutnya, Zainuddin berisiko lumpuh secara kekal dan perlu berehat dan tidak membuat sebarang kerja berat dalam tempo 3 hingga 6 bulan. Hasil laporan perubatan ini menunjukkan T20 compression banyak komplikasi dan paling kita risau dia mula rasa kebas dan pesakit tidak dapat mengawal kencing. Komplikasi yang kita tak nak berlaku adalah risiko lumpuh. Kita berdoa dalam tempoh 3 hingga 6 bulan dia kembali pulih. Katanya dalam sidang media selepas Zainuddin membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Damwangi hari ini. Untuk rekod, Dr. Muhammad Hafiz pernah menjadi Ketua Pemuda PKR Kelantan sebelum dipecat pada tahun 2017. Ketika itu, dia menyifatkan pemecatannya sebagai tidak adil dan dibuat secara sepihak oleh Nik Nazmi Nik Ahmad yang merupakan Ketua Pemuda PKR pada masa itu. Dalam sidang media hari ini, Zainuddin turut ditemani ibu bapanya dan peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali. Mengulas lanjut, Muhammad Hafiz berkata Zainuddin sepatutnya menjalani pembedahan inguinal hernia angin pasang pada 18 April ini. Tetapi oleh kerana kecederaan dialaminya, pembedahan itu terpaksa ditangguhkan, katanya lagi. Dalam pada itu, Rafiq memaklumkan Zainuddin sedang menimbang untuk mengambil tindakan undang-undang. Dia berkata pihaknya berpandangan kekasaran yang dilakukan penguatkuasa DBKL itu tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan anak guamnya. Ramai mengatakan DBKL hanya melaksanakan tanggungjawab sebab mangsa tak ada lesen. Betul yang dia boleh dikenakan tindakan, tapi adakah tindakan itu mengasari berpatutan dengan kesalahannya? Tindakan undang-undang akan dibuat selepas kita mendapat laporan perubatan penuh nanti, katanya lagi. Netizen sebenarnya suka dengan laporan ini. Ramai netizen kata, jangan alang-alang. Dalam bahasa Sabahan, jangan alang-alang. Kalau betul Zainuddin nak mengambil tindakan undang-undang, dipersilakan. Supaya semua kekalutan yang berlaku ini dapat diselesaikan dengan segera. Cepatlah ambil tindakan undang-undang. Pergi saman di BKL lah kalau betul-betul berani dan ada kes. Saya rasa peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali ini ada cukup keberanian kalau betul dia ada fakta. Tapi sekarang ini mereka sedang tunggu. Dia kata mereka tunggu laporan perubatan penuh nanti. Jadi kita tunggulah nanti sejauh mana beraninya pasukan peguam yang diketuai Rafiq Rashid Ali ini, untuk mengheret DBKL ke muka pengadilan. Tengoklah nanti kan. Sebenarnya dalam isu ini, kalau hanya dengan air liur, hanya melalui sidang media, hanya permainan spekulasi, permainan macam-macam lah cerita-cerita yang hanya bermain begitu saja, semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi yang paling ditunggu-tunggu ialah cepatlah, jangan lagi jadikan cerita ini cerita angin-angin biasa. Pergi bawa di mahkamah, kata netizen. Biarlah semua orang tahu. Kan dah selama ni aku pernah kata,
Abang Belon sepatutnya berdamailah dengan DBKL. Tapi okeylah. Oleh kerana dia terus nak juga mahu berlawan dengan DBKL, okeylah, kita tunggulah drama ini berakhir. Siapa yang akan terciduk kan? Okey, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas kerajaan Madani, khususnya Anwar Ibrahim, dimalukan dengan isu bantuan yang telah diumumkan oleh Anwar kepada para pesawah selepas berjaya memujuk hartawan Malaysia berkait dengan bantuan 30 juta kepada pesawah yang kini ditunggang oleh walaun dan pembangkang. Kononnya Anwar Ibrahim menipu dan tidak bercakap benar. Akhirnya pembangkang terkena juga. Akhirnya mereka terkena ludah sendiri. Ini apabila menteri yang berkaitan, iaitu Mat Sabu, tampil menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Inilah sikap pembangkang kan. Belum siasat-siasat lagi, ramai penyokong-penyokong pembangkang yang mula menuduh Anwar konon penipu, Anwar konon penipu dan sebagainya. Percuma mereka dapat dosa fitnah. Sebelum kita teruskan, siapa yang ada masalah gout, tekan butang masalah gout, kencing manis dan tinggi darah, tekan butang produk yang dalam video ini saya kongsikan dengan anda. Produk yang paling mujarab sekarang di pasaran. Jangan lupa tekan dan beli. Saya tak jual, saya hanya kongsi kepada anda kerana produk ini sudah dibeli oleh beribu-ribu orang, memberikan manfaat kepada ramai orang, dan ramai sudah yang dibantu untuk sembuh. Jadi cepat beli selagi stoknya ada. Sekarang harganya sangat murah kerana ada promosi. Mat Sabu perjelas, dakwaan para pesawah masih belum terima duit raya RM30 juta. Sumbangan Wan Isyan berjumlah 30 juta yang dijanjikan oleh Syarikat Padi Beras Nasional Berhad Bernas kepada para pesawah telah mula diagihkan kepada lebih 200,000 pesawah yang layak. Mengenai kelewatan agihan, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Muhammad Sabu menegaskan, setiap proses pengeluaran dana memerlukan pematuhan ketat terhadap prosedur operasi standard SOP, piawaian pengurusan kewangan dalaman serta kelulusan pihak pengurusan tertinggi syarikat. Menurutnya, proses penyaluran dana akan mengambil sedikit masa kerana perlu mematuhi peraturan kewangan serta tata cara dalaman syarikat. Untuk pengetahuan anda semua, duit ini bukan duit dari kerajaan. Jadi, kerajaan tidak ada jalan untuk mau keluarkan sesuka hati. Duit itu daripada syarikat yang ada, iaitu Syarikat Bernas, Syarikat Padi Beras Nasional Berhad. Kena faham itu. Syarikat ini bukan milik Anwar. Syarikat ini milik kepada seorang hartawan jutawan Malaysia, yaitu Syed Mokhtar. Itu milik syarikat beliau. Dan apa yang perlu dibuat? Syarikat ini ada SOP-nya sendiri. Tak boleh lulus saja keluar begitu saja. Tak boleh. Ianya ada SOP yang ketat. Jadi itu sebabnya pengeluaran ataupun pengagihan itu mengalami sedikit kelewatan kerana perlu mematuhi peraturan kewangan serta tata cara dalaman syarikat. Dana berjumlah 30 juta ini bukanlah dana awam. Sebaliknya adalah peruntukan dalaman syarikat yang tertakluk kepada takbir urus kewangan korporat Bernas sendiri. Maka itu, penyaluran sumbangan hanya boleh dilaksanakan setelah semua keperluan pematuhan ini diselesaikan sepenuhnya seiring dengan prinsip kebertanggungjawaban dan ketelusan yang diamalkan oleh pihak syarikat, terutama melibatkan dana berskala besar. Namun begitu, KPKM ingin memaklumkan bahawa dana 30 juta telah diterima sepenuhnya daripada Bernas pada Jumaat 28 Mac 2025, katanya dalam kenyataan sebentar tadi. Muhammad Sabu menjawab desakan banyak pihak mempersoal mengapa para pesawah masih belum mendapat duit raya seperti dijanjikan Perdana Menteri sebelum ini. Mereka menuntut penjelasan kerajaan dan menggesa agar peruntukan disalurkan segera dengan telus. Dalam pada itu, Muhammad Sabu berkata KPKM
telah pun memulakan proses pengagihan di mana ia dijangka selesai sepenuhnya menjelang pertengahan April 2025. KPKM amat memahami kegusaran serta harapan tinggi daripada para pesawah. Kami ingin menegaskan bahawa kementerian komited sepenuhnya dalam memastikan bantuan ini sampai kepada semua yang berhak. Kementerian juga amat menghargai kesabaran dan kerjasama yang ditunjukkan oleh para pesawat sepanjang proses ini berlangsung, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.